Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Nama saya Muhammad Syahmi bin Mustafa dan saya daripada kumpulan 1. Tajuk trigger yang telah diberikan kepada kami adalah tentang virus COVID-19 yang telah berlaku di Wuhan, China. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini telah pun tular dan menjejaskan hampir seluruh dunia pada waktu ini. Virus ini telah berkekalan sehingga ke hari ini dan vaksin masih lagi tidak dapat dihasilkan. Kerajaan China telah mengeluarkan perintah kawal pergerakan di negara mereka bagi mengelakkan virus ini daripada tersebar. Virus ini dikatakan berpunca daripada pemakanan makanan eksotik di Wuhan. Virus ini juga telah mula tersebar pada 18 Mac 2020 di Wuhan, China. Oleh itu, kami sekumpulan telah membuat survey berkenaan dengan tajuk ini dan mengedarkan kepada pelajar-pelajar di universiti kami iaitu UiTM Batu Pahat. Okey, saya akan menerangkan tentang Raja 1 di dalam laporan kami berkaitan dengan tajuk ini. Okey, Raja 1 menunjukkan peratusan responden yang telah disoal selidik berdasarkan umur di UiTM Batu Pahat ini. Okey, 38 responden yang berusia daripada 21 hingga 23 tahun telah mewakili 87% daripada jumlah keseluruhan survey ini. Hal ini kerana kami merupakan pelajar ijazah sarjana muda dan kami telah memberikan survey ini kepada rakan sekelas dan ataupun teman sebilik. Okey, 4 responden berusia 18 hingga 20 tahun yang mewakili 10% daripada keseluruhan responden. Hal ini kerana UiTM Batu Pahat juga mempunyai sedikit jumlah pelajar yang mengambil diploma pada waktu ini. Okey, tiada responden telah tercatat yang berusia daripada 24 hingga 29 tahun. Dan seorang responden telah dicatat berusia lebih daripada 29 tahun. Okey, rakan saya akan membentangkan tentang Raja seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizi bin Muhammad Jacqueline akan membincangkan peratus responden yang disoal selidik berdasarkan fakulti di UiTM. Peratusan responden daripada fakulti FKAAB ataupun dipanggil FKAB paling tinggi daripada peratusan responden daripada fakulti FKEE, FKMP, FAS, FPTV, FPTP, PPD dan WU. Hal ini kerana bilangan responden daripada fakulti FKAB iaitu sebanyak 24 orang mewakili 63% daripada keseluruhan responden. Seterusnya, responden daripada fakulti FKE iaitu seramai 5 orang mewakili 13%. Selain itu, responden daripada FKMP iaitu sebanyak 3 orang mewakili 8%. Berikutnya, responden daripada fakulti FAS iaitu sebanyak 3 orang juga mewakili 8%. Di samping itu, masing-masing tiada responden daripada fakulti FPTV dan FPTP mewakili 0%. Seterusnya, responden daripada fakulti PPD sebanyak 2 orang mewakili 5%. Akhir sekali, responden daripada WU iaitu WHO sebanyak seorang mewakili 3%. Berdasarkan kajian saya sendiri, peratusan fakulti FKAB tinggi mungkin kerana terdapatnya kes COVID-19 yang telah berlaku di fakulti tersebut. Hal ini membuatkan mereka ataupun responden-responden tersebut berasa lebih perhatian mengenai perkara ini kerana kejadian tersebut telah berlaku pada anggota, staf, pelajar ataupun lecturer
pada fakulti tersebut. Bersama saya sekali lagi. Kali ini saya akan membincangkan tentang peratus responden yang disoal selidik berdasarkan kaum di UTHM. Peratus responden kaum Melayu paling tinggi berbanding responden kaum Cina, India dan lain-lain. Hal ini kerana responden daripada kaum Melayu iaitu sebanyak 35 orang, mewakili 92%. Selain itu, responden daripada kaum Cina iaitu sebanyak 2 orang, mewakili 5%. Seterusnya, tiada responden daripada kaum India, mewakili 0%. Ada sekali responden daripada lain-lain kaum iaitu sebanyak seorang, mewakili 3%. Hal ini menunjukkan UTHM memiliki pelajar yang berbilang kaum. Selain itu, mungkin kerana UTHM merupakan universiti awam ataupun IPTA, dan jika yang kita sedia maklum, IPTA lebih mengutamakan pelajar Bumi Putera berbanding bukan Bumi Putera. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Tajul Arif. Nombor metrik DF190065 merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan 1. Pada tugasan berkumpulan 4 yang lalu, kumpulan saya telah membuat satu kajian soal sidik mengenai trigger Wuhan dan telah diberikan kepada pelajar-pelajar di UTHM untuk menjawabnya. Daripada hasil dapatan kajian soal sidik kami, saya telah ditugaskan untuk menerangkan dan mengupas sedikit mengenai Raja 4. Raja 4 ini mengenai soalan iaitu adakah responden mengambil peduli berkaitan dengan virus COVID-19 ini semasa permulaan penularannya di Wuhan. Raja 4 menunjukkan peratus yang mewakili 38 responden yang telah menjawab soal selidik kami berkaitan dengan soalan adakah mereka benar-benar mengambil peduli tentang virus COVID-19 ini semasa permulaan penularannya di Wuhan, China. Sebenarnya soalan ini dibina bagi mengetahui sejauh mana mereka ini mengambil tahu tentang isu semasa sama ada di luar negara, di dalam Malaysia sendiri dan juga di sekeliling mereka. Kesemua jawapan kepada 38 responden ini telah dihasilkan satu catapai bagi memudahkan untuk kami menganalisa jawapan mereka iaitu sama ada ya atau tidak. Berdasarkan Raja 4 tersebut, peratus yang mengambil peduli lebih tinggi daripada yang tidak mengambil peduli tentang permulaan penularan coronavirus ini di Wuhan. Hal ini kerana responden yang menjawab ya ialah seramai 29 orang iaitu mewakili kepada 76%, manakala responden yang menjawab tidak ialah seramai 9 orang yang mewakili hanya 24% daripada 100%. Apa yang saya boleh simpulkan daripada hasil dapatan kajian soal selidik untuk Raja 4 ini adalah salah satu sebab mengapa para pelajar ini ramai yang menjawab ya berbanding tidak. Ini kerana penggunaan internet dan juga media massa yang sangat memberi impak positif kepada para pelajar sendiri dan juga masyarakat yang lain.
Para pelajar ini dapat mengetahui tentang isu semasa yang berlaku di luar ataupun di dalam negara sendiri, tidak kira dalam apa jua bidang sekalipun. Selain itu juga, kerajaan Malaysia juga telah mengambil peduli tentang COVID-19 ini semasa awal penularannya bagi menjaga kesejahteraan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Luman Hakim. Saya ingin meneruskan kepada Raja 5, iaitu soalan yang kelima yang diberikan dalam borang selidik. Iaitu soalan dia berbunyi, adakah anda mempercayai bahawa COVID-19 itu berasal daripada Wuhan? Berdasarkan borang selidik yang kami edarkan daripada melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui apa-apa aplikasi yang berada di dunia ini, kami menyebarkan kepada pelajar-pelajar, siswa dan siswi, pelajar-pelajar UTHM dan rakyat-rakyat biasa kami edarkan. Berdasarkan apa yang kami tahu, berdasarkan borang selidik tersebut, ramai yang memilih, kami menganalisis ramai yang memilih kepada sangat setuju, sebanyak 50%, 47% memilih setuju, 3% memilih tidak setuju dan 0% memilih kurang setuju. Kami mengikut berdasarkan borang selidik ini bahawa ramai majoriti memilih sangat setuju dan setuju. So mereka mempercayai bahawa COVID-19 ini berlaku dan berasal daripada Wuhan. Mereka mempercayai bahawa virus ini memang berasal daripada Wuhan, 100% berasal daripada Wuhan. Hal ini kerana kita tengok berdasarkan apa yang pakar-pakar doktor memberitahu, pakar-pakar saintis, pakar-pakar pihak-pihak hospital, mereka menganalisis bahawa memang virus ini berasal daripada Wuhan, iaitu daripada pasar yang berada di Wuhan. Masyarakat mereka mengamalkan aktiviti yang kurang sopan, mereka mengamalkan amalan pemakanan yang tidak baik, iaitu mereka mengamalkan pemakanan seperti sup kelawar, mereka membakar daging rusa, daging kambing, daging kucing, daging kerbau, daging anjing, banyak-banyak lagi yang mereka buat. So ini menyebabkan penyebaran ni, amalan ini Allah memberi balasan kepada mereka, dan mereka Allah memberi satu virus, iaitu virus COVID-19. So di sini kerana mereka seluruh dunia menerima penyakit tersebut, bahawa kata pepatah, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. So di sini kita mengambil iktibar lah, kita kena mengambil iktibar dan kita kena insaf. Apa yang kita melakukan, kita kena berfikir. Kita kena berfikir dulu sebelum kita lakukan sesuatu benda yang akan nak untuk kita lakukan. So di sini akhir sekali kita sambung kepada Raja yang ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabir Naufal bin Nazri, bernombor metrik DF190131. Saya akan menerangkan tentang Raja 6 yang menunjukkan peratus daripada soal selidik berkaitan adakah pihak berkuasa di Wuhan berjaya menyekat virus ini daripada tular ke negara lain. Berdasarkan Raja 6, responden yang menjawab tidak setuju lebih tinggi daripada yang menjawab sangat setuju dan kurang setuju. Hal ini kerana responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 25 responden dan mewakili 66% daripada keseluruhan responden. Terdapat 2 responden yang menjawab sangat setuju dan mewakili hanya 5%. Juga terdapat seorang responden yang menjawab sangat setuju, dan mewakili hanya 3% daripada keseluruhan responden. Seterusnya, sebanyak 10 responden menjawab kurang setuju dan mewakili 26% daripada keseluruhan responden. Hal ini kerana virus ini cepat merebak dan menjangkiti ke negara lain. Virus ini lebih cepat merebak akibat daripada orang ramai yang melancong ke negara-negara yang dijangkiti.
lalu membawa virus itu masuk ke negara sendiri. Tindakan yang lambat diambil oleh pihak berkuasa di Wuhan kerana memandang rendah terhadap virus ini. Seterusnya, tiada maklumat terperinci terhadap virus ini juga menjadi faktor utama dalam penyebarannya, kerana ini adalah kali pertama virus ini dijumpai. Penyebaran virus ini menjadi lebih cepat kerana penyebaran virus berlaku semasa sambutan Tahun Baru Cina. Oleh itu, banyak aktiviti pelancongan yang berlaku di Wuhan. Tanpa disedari, pelancong yang melawat di Wuhan secara tidak sengaja membawa pulang virus ini ke negara masing-masing. Keadaan pesakit yang terkena virus ini juga tidak menunjukkan kesan yang kronik, memudahkan lagi penyebaran virus ini. Selain sekiranya orang ramai yang mengetahui kesan yang bakal berlaku, semestinya negara China dan negara-negara lain akan mengambil langkah yang lebih serius menangani penyebaran virus ini. Selain itu, pihak World Health Organization, iaitu lebih dikenali sebagai WHO, menyatakan virus ini sebagai virus yang berbahaya dengan lebih awal. Semestinya langkah awal dapat diambil. Akhir sekali, sekiranya orang yang lebih berkuasa lebih peka terhadap virus ini, semestinya langkah yang lebih proaktif dapat diambil dan seterusnya mengekang virus ini ke seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Rajah 7 menunjukkan hasil soal selidik berkaitan persoalan adakah kerajaan negara China mempunyai barisan hadapan iaitu Kementerian Kesihatan yang terbaik di dunia. 38 responden menjawab akan persoalan ini. Responden ini daripada pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Paling tinggi menjawab kurang setuju bagi persoalan ini. Hal ini kerana 3 orang pelajar, hanya 3 orang pelajar menjawab sangat setuju, mewakili hanya 8% daripada keseluruhan pelajar. Selain itu, 10 orang pelajar menjawab setuju, mewakili 26% daripada keseluruhan pelajar. Dan 14 orang pelajar menjawab kurang setuju, mewakili 37% daripada keseluruhan pelajar. Dan yang terakhir sekali, 11 orang pelajar menjawab tidak setuju dan mewakili 29% daripada keseluruhan pelajar. Daripada hasil soal selidik ini, kita boleh simpulkan bahawa setiap barisan harapan, terutama sekali Kementerian Kesihatan di setiap negara di dunia, termasuklah negara China, mereka melakukan yang terbaik untuk negara mereka untuk menghadapi virus atau wabak COVID-19 ini. Selain itu, mereka berkorban masa dan tenaga mereka untuk merawat dan menyelamatkan pesakit-pesakit yang terkena jangkitan virus atau wabak COVID-19 ini. Selain itu, akhir sekali, Kementerian Kesihatan menyediakan fasiliti yang terbaik untuk pesakit-pesakit mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Ikhwan bin Mahiri. Saya akan menerangkan tentang Raja 8, iaitu berkaitan dengan adakah Malaysia mengambil langkah-langkah awal bagi membendung virus COVID-19. Okey, sebelum saya menerangkan carta PAI tersebut, saya akan menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengawal penularan virus COVID-19 ini. Okey, langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan adalah pencegahan, pembendungan dan kawalan. Okey, langkah perintah kawalan pergerakan iaitu PKP yang dilaksanakan oleh tenaga polis, tentera dan pihak keselamatan yang lain haruslah dipuji kerana ia mampu mengawal pergerakan rakyat dan membendung COVID-19 ini daripada merebak. Kerajaan juga telah menyarankan setiap rakyatnya memakai penutup hidung dan mulut, membuat pemeriksaan kesihatan bagi mengesan jangkitan virus ini, kerap membasuh tangan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Langkah-langkah ini didapati dapat mengawal dan membendung penularan virus COVID-19 ini. Okey, seterusnya, kerajaan telah mengadakan satu jenis bantuan iaitu bantuan perhatian nasional. Rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat COVID-19 ini bolehlah memohon bantuan ini. Ia adalah untuk memudahkan dan memberi sedikit bantuan untuk meringankan beban kepada masyarakat yang terjejas akibat COVID-19 ini. Okey, mari kita pergi kepada catatan tersebut. Responden yang menjawab setuju adalah paling tinggi, iaitu sebanyak 17 responden menjawab setuju, mewakili 45% daripada catatan tersebut. Okey, sebanyak 2 responden pula yang menjawab setuju yang mewakili hanya 5% daripada keseluruhan responden. Juga terdapat 15 responden menjawab kurang setuju, iaitu mewakili 39% daripada keseluruhan catatan tersebut. Dan akhir sekali, sebanyak 4 responden menjawab tidak setuju dan mewakili hanya 11%. Oleh itu, saya ingin menyimpulkan bahawa kita haruslah mematuhi langkah-langkah yang ditetapkan oleh kerajaan supaya kita dapat membendung virus ini daripada merebak dan akan melihat masa hadapan yang lebih cerah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah Raja 9. Raja 9 ini kami kumpulkan atas soalan apakah perlu perintah kawalan pergerakan ini dilanjutkan selama 1 tahun untuk memastikan wabak COVID-19 ini benar-benar dihapuskan. Jadi berdasarkan soalan kami, terdapat 38 responden yang telah merespon kepada Google Form yang kami buat ini. Jadi berdasarkan 38 responden itu, mereka yang sangat setuju adalah lebih tinggi daripada yang menjawab setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Ini menunjukkan bahawa responden-responden kita orang yang bijak-bijak dan jenis belaka. Okey, berdasarkan Raja 9 itu, sebanyak 17 responden menjawab sangat setuju, mewakili majoriti sebanyak 47% daripada keseluruhan responden. Terdapat sebanyak 15 responden yang menjawab setuju dan ini mewakili 38%. Ada yang menjawab kurang setuju dan ianya adalah sebanyak 4 responden dan mewakili hanya 10% sahaja. Dan akhir sekali, ada juga yang menjawab tidak setuju dan ini hanyalah 2 responden dan hanya mewakili 5%.
Kaedah ini sama dilakukan seperti Majlis Keselamatan Negara MKN yang telah membuat channel di Telegram dan membuat undi di channel tersebut. Selepas 2 minggu mereka membuat undi sama ada PKP perlu dilanjutkan atau perlu dilonggarkan, dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya di channel Telegram MKN itu membuktikan bahawa PKP ini perlu dilanjutkan untuk memastikan wabak pandemik COVID-19 ini berjaya diputuskan. Jadi kaedahnya sama, cuma kami punya ini hanyalah 38 responden, tetapi majoritinya memang mengharapkan bahawa PKP ini dilanjutkan dari semasa ke semasa tanpa perlu kebebasan yang teramat sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim bin Fauzi akan menerangkan sedikit mengenai Raja 10. Baiklah, Raja 10 menunjukkan peratusan daripada soal selidik berkaitan adakah Perintah Kawalan Pergerakan PKP beri impak yang besar terhadap sektor ekonomi. Baiklah, sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai Raja 10, saya akan menerangkan secara kasar terlebih dahulu. Jadi kita dapat lihat pada Raja 10, warna biru muda menunjukkan sangat setuju, warna biru tua setuju, warna kuning kurang setuju, dan juga warna oranye tidak setuju. Kita dapat lihat di sini bahawa majoriti daripada responden menunjukkan sangat setuju terhadap PKP beri impak yang besar terhadap sektor ekonomi. Jadi saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai Raja 10. Baiklah, Raja 10 menunjukkan peratusan mewakili 38 responden yang disoal selidik berkaitan adakah Perintah Kawalan Pergerakan PKP beri impak yang besar terhadap sektor ekonomi. Berdasarkan Raja 10, responden yang menjawab sangat setuju lebih tinggi berbanding daripada responden yang menjawab setuju, kurang setuju dan juga tidak setuju. Hal ini kerana terdapat sebanyak 22 responden yang menjawab sangat setuju. Ia juga mewakili sebanyak 58% daripada keseluruhan peratusan responden. Seterusnya, terdapat sebanyak 15 responden yang menjawab setuju, iaitu mewakili sebanyak 39%. Dan akhir sekali, sebanyak seorang responden yang menjawab kurang setuju, iaitu mewakili 3%. Dan juga untuk tidak setuju, tiada responden yang menjawab tidak setuju, ia juga mewakili 0%. Jadi hal ini kerana semua sektor pelancongan, penerbangan, pengangkutan, pendidikan, pembuatan dan pembinaan di dalam negara terjejas teruk dan tidak beroperasi seperti sedia kala. Oleh sebab itu, sektor ekonomi di negara kita turut menerima impak yang besar oleh kerana sektor utama di dalam negara terjejas. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Zulkarnain Azman, bernombor metrik DF110104. Okey, saya akan menjelaskan tentang Raja 11, iaitu berkaitan soalan adakah wajar mewajibkan topeng muka dipakai oleh mereka yang keluar membeli barang keperluan walaupun tidak menunjukkan sebarang simptom terkena jangkitan. Data ini kami dapat daripada hasil buat borang soal selidik, dan borang soal selidik itu kami sebarkan dalam grup-grup WhatsApp ataupun kepada kenalan-kenalan UTHM untuk mendapatkan data ataupun mendapatkan jawapan daripada pihak
siswa-siswi UTHM itu sendiri. Okey, Rajah 11 menunjukkan peratus mewakili 38 responden yang disoal selidik berkaitan adakah wajar mewajibkan topi muka dipakai oleh mereka yang keluar membeli barang walaupun tidak menunjukkan sebarang simptom terkena jangkitan. Berdasarkan Rajah 11, responden yang menjawab sangat setuju lebih tinggi daripada yang menjawab setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Hal ini kerana responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 responden dan ia mewakili 42% keseluruhan responden. Terdapat sebanyak 14 responden yang menjawab setuju dan mewakili 37%. Juga terdapat responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden dan mewakili 18%. Akhir sekali, terdapat hanya seorang responden yang menjawab tidak setuju dan mewakili hanya 3% daripada keseluruhan responden. Hal ini kerana pemakaian topi muka boleh mengelakkan seseorang daripada menyebarkan ataupun terkena jangkitan. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah mematuhi segala perintah pihak kerajaan bagi menangani penularan wabak COVID-19 ini supaya norma kehidupan kita akan kembali pulih seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan menceritakan tentang langkah pencegahan. Ada banyak langkah pencegahan tapi saya akan cerita 4. Langkah pencegahan yang pertama untuk mengelakkan penyakit COVID ini ialah yang pertama, stay at home. Yang kedua, social distancing. Yang ketiga ialah penutup mulut dan hidung. Yang keempat ialah hand sanitizer. Okey, stay at home ni atau rakyat Malaysia panggil ialah duduk di rumah yang disediakan kerajaan dan juga yang disebut PKP, Perintah Kawalan Pergerakan juga ditetapkan oleh kerajaan. Stay at home ni merupakan langkah pencegahan. Sebab apa? Sebab kita nak memutuskan rangkaian penyakit COVID ini. Jadi bila kita duduk di rumah, kita tidak keluar, penyakit ini tidak akan tersebar dari satu manusia ke satu manusia yang lain. Okay, yang kedua ialah social distancing. Social distancing ni ialah penjagaan sosial. Penjagaan sosial ni boleh dipraktikkan jika kita pergi ke tempat-tempat yang ramai orang, yang mana kita tempat tu kita perlu beratur. So penjagaan sosial ni boleh dibuat dalam 1 meter. Contoh kita nak beratur beli makanan, so kita beratur jarak daripada kita ke orang depan sebanyak 1 meter. Yang kedua ialah penutup mulut dan hidung. Penutup mulut dan hidung ni kita boleh pakai juga di tempat-tempat yang ramai orang. Ketika kita hendak keluar rumah. Contohnya kita pergi pasar raya, kita kena pakai hand sanitizer dan penutup mulut. Sebab apa? Sebab kita tak tahu orang lain tu ada penyakit COVID atau tak. Sebab penyakit ni tersebar melalui air liur, bersin. So bila kita pakai penutup mulut dan hidung ni, bila orang yang ada penyakit tu bersin, dia akan menghalang. Seterusnya ialah hand sanitizer. Hand sanitizer ni kita kena pakai terutamanya di tempat-tempat yang banyak sentuhan. Contohnya klinik dan pasar raya. Contoh di pasar raya, kita nak buka pintu. Buka pintu tu, ramai orang akan menggunakan pintu tu. So bila berlaku banyak sentuhan di tombol pintu tu, penyakit akan mudah tersebar. Oleh itu, kita kena pakai hand sanitizer untuk mengelakkan virus itu berada di tapak tangan kita. Kesimpulannya, rakyat Malaysia perlulah melakukan langkah pencegahan bagi mengelakkan daripada dijangkiti virus ini. Dan seterusnya ialah soalan berkenaan Hospital Wuhan. Sedikit pengenalan mengenai Hospital Wuhan ini. Hospital Wuhan ini diberi nama Hospital Wuhan oleh Shen. Hospital ini dibina sangat cepat, iaitu menggunakan struktur pasang siap yang mengambil masa selama hanya 10 hari. Hospital ini berkapasiti iaitu 1000 katil, dibina di kawasan seluas 25,000 meter persegi.
Okey, fungsi hospital ini ialah untuk menampung pesakit yang ramai. Sebab apa? Sebab hospital yang lama tu tak boleh menampung pesakit yang ramai. Sebab apa? Sebab penyakit COVID ni. Okey, hospital yang baru dibina ni dijadikan tempat untuk pesakit penyakit COVID. Hospital yang lama dijadikan untuk tempat pesakit biasa. Oleh itu, kesimpulannya ialah kerajaan sini dapat membendung penyakit ini. Sebab apa? Sebab kerajaan China mengasingkan pesakit COVID dengan pesakit biasa. Yang seterusnya ialah kesan rutin seharian. Yang pertama ialah masalah kewangan. Kurang daripada PKP ini, semua penduduk tidak boleh keluar di rumah ataupun menghadkan pergerakan keluar rumah. So apabila mereka tidak boleh keluar rumah, mereka tidak boleh bekerja. Contohnya peniaga-peniaga kecil. Ataupun yang berniaga bersendirian. Peniaga ni apabila mereka tak boleh berniaga, mereka tidak dapat menjana pendapatan. Jadi apabila tidak menjana pendapatan, mereka akan menghadapi masalah kewangan. Sebab apa? Sebab tiada proses berjual beli. Yang seterusnya ialah ekonomi negara juga terjejas. Contohnya ialah di sektor pelancongan. Saya bagi contohnya di kawasan Melaka dan di kawasan Langkawi. Kawasan-kawasan ini sangat terkenal di dalam dan di luar negara. Jadi apabila tidak ada pelancong yang datang, produktiviti di kawasan itu berkurang. Sebab apa? Tak ada yang menginap di situ, tak ada yang membeli di situ. Okay.